Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Meh Dengar Jap Media Digital Johor. Saya Azman Naim dan podcast ini boleh didengar di YouTube dan Spotify Media Digital Johor. Jangan lupa follow MDJ, Facebook, Instagram, TikTok, aplikasi X, YouTube, portal MDJ, semua je lah. Korang jangan tak follow, macam-macam ada info pasal Johor. Macam-macam lah. Follow, jangan tak follow. Episod kali ni, kalau awak nampak saya ni macam terlebih hyper walaupun bulan puasa, bukan saya tak puasa. Tapi semangat kesukanan tu tengah membara ni. Jadi, kita nak bincang pasal persiapan Sukma Sarawak 2024, Johor Sport Powerhouse 2030, program akar umbi dan macam-macam benda berkaitan sukan lah, kan? Sukan membuat kita cargas, dan saya ada tetamu yang istimewa yang memang amat sesuai untuk bercerita tentang bab-bab sukan kat negeri Johor ni lah. Bersama saya Tuan Muhammad Ikmaluddin bin Dato' Ishak, Pengarah Majlis Sukan Negeri Johor, atau nama glamournya Datuk Mike. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Azman. Selamat datang. Terima kasih. Tapi sebelum tu bukan Datuk Mike je. Datuk belum lagi. Tapi kalau dapat tu alhamdulillah lah. Tak, dia anytime ni boleh. InsyaAllah. Amin. Jadi Mr. Mike. Oh, dia macam ada France punya tu. Dia lain sikit. Betul. Ini Betul. sebenarnya santai je sebab apa tu bulan puasa ni, lepas rawih ke apa, tu yang ajak awak nak sembang pasal sukan ni kan. Boleh. Saya pun tengok progres sukan dekat Johor ni setahun dua ni lain macam lah. Tu yang kami decide untuk panggil Mr. Mike datang ke sini untuk sharing sikit kan. Jadi macam mana nak cakap dia kalau dari sudut sukan Johor ni, dia dah kira macam pada saya lah dan pada ramai rakyat Johor ni, dikira tahap berjaya. Dengan bolanya, dengan basikalnya, macam-macam lah. Yang terbaru sekali boxing Farhan kan. Betul, Farhan. Farhan memang dua-dua kategori ni kita sapu bersih lah itu Jadi Johan. Jadi kita sebagai rakyat kadang-kadang pelik, apa rahsianya? Adakah Mr. Mike ada bagi dia orang suplemen jenis pelik-pelik ke apa ke? Tak ada. Okey, terima kasih Cik Azman. Okay, untuk pendengar-pendengar sekalian untuk kita pun faham mana-mana kalau kita tengok berita contohnya, kita kena tunggu sampai pukul 9 baru nampak cerita sukan. Betul. Kita baca surat khabar, surat belakang sekali baru kita tahu cerita sukan. Ujung-ujung. Kena pula tengah baca-baca sampai tengah-tengah bini panggil, so beli ayam kat pasar. Terlepas. Jadi pendekatan yang Majlis Sukan Negeri Johor dan juga MDJ sendirilah kan, saya amat berbesar hatilah untuk adakan media ni. Jadi sebab tu di MSN sendiri kita dah mewujudkan kita punya unit media. Dan Azman nampak kalau baru-baru ni kita ada melantik Sport Connoisseur ataupun Majlis Sukan Negeri Johor punya Sport Icon. Okay. So dari Faria Razak. So Faria kalau lihat ni tolong tag MDJ Okay. Saudara Farhan dan juga Syafi Daus. So nama-nama besar ni bila dia bermain dengan media, automatically atlet-atlet muda ni keinginan untuk berjaya seperti mana yang saudara ataupun saudari Fariha ni tinggi. Jadi kat situ yang kita mainkan peranan tu sebab mengikut kajian Cik Azman kekuatan satu atlet tu 20% adalah kelebihan diri sendiri. 60% training, 20% dia punya mindset. Sebab tu if you can control your mindset, you can attack anything. So kat situlah kita cuba mendekatkan atlet kita ni dengan media sosial ni. Sebab that is very important untuk diorang tahu yang kekuatan Johor ni kalau kita lihat sukan dia kuat dan media kita pun kuat. So kat situlah saya rasa lah kita pun mendahului mana-mana negeri yang lain dari sudut media dalam bentuk sukan ni lah. Jadi media ni yang sebenarnya saya boleh panggil suplemen ataupun boost yang sebenar yang betul. Antara rahsianya. Dia betul. Dia kira psychological punya efek juga benda betul, ni. Sebab kebanyakan sukan ni majoriti dia adalah remaja. Jadi remaja ni tak boleh dipisahkan dengan media ni. Setuju. Jadi sebab tu kita cuba naikkan
semangat atlet ni melalui media. Dan baru-baru ni kalau Cik Azman tengok lah kan dalam page MSN Johor sendiri, banyak video-video kita punya war cry, naikkan semangat budak-budak ni dan kita blast dalam kita punya media. Jadi inilah, memang bila dapat jemputan untuk MDJ panggil Meh Dengar Sekejap ni, saya memang tertunggu-tunggu untuk berada dalam ni. Tengok pula host Saudara Azman Naim kan. Lagi jadi saya rasa. Lagi jadi. So saya rasa itulah pendekatan kita memang di peringkat MSN ni memang salah satu ramuan dia selain daripada training, latihan, bentuk latihan. So kita nak jadikan Sukan Negeri Johor ni ataupun Majlis Sukan Negeri Johor ni is a fun place to work tau. Jadi macam Cik Azman maklumkan tadi persiapan atlet dan sebagainya ni, sebelum kita nak siapkan atlet ni, rumah kita ni kena betulkan dulu. Majlis Sukan Negeri Johor ni, sebab tanggungjawab kita bukan hanya untuk kita melahirkan atlet, coaches, jurulatih, persatuan pun kita nak kena tengokkan. Jadi kat situlah kita cuba perbetulkan. Dan di MSN juga kita telah menubuhkan High Council Committee, di mana diprosesikan oleh saya sendiri dan di seluruh jawatan kuasa tu terdiri daripada ketua-ketua jabatan yang begitu mahir dalam sukan ni, untuk perbetulkan. There are some coaches yang bagus, but there are some coaches yang ada masalah disiplin juga. Coaches pun ada. Kan? Jadi komiti kat situlah yang kita akan decide. Dan juga terdapat juga salah laku atlet. Selama ni mungkin atlet tu pendam je, yang senior-senior bully dia. Jadi bila kita ada komiti ni, maknanya atlet-atlet muda ni ada saluran. Ataupun jurulatih-jurulatih yang tak datang training for example kan. So dia ada saluran yang betul. Jadi pemilihan jurulatih tu amat penting, sebab the bonding between athletes and coaches are very important. Sebab tu kalau kita boleh lihat saudara Umar Osman, pemecah rekod kebangsaan kita ni, orang Johor Osman. Kena ingat tu, dia orang Johor. Dan dia dengan coach dia tu macam anak dengan bapak. Jadi kat situ kita boleh nampak keserasian dia tu, dia punya bonding tu. Jadi kat situlah kita nak wujudkan suasana di MSN ni dengan atlet ni, kita nak bond together. Jadi apa-apa maklumat ataupun nasihat ataupun apa-apa motivation tu, benda tu cepat sampai. Itulah kita punya secret ingredient tu. Sebab kalau nak kata training, semua negeri akan training. Semua negeri ada training. Macam Cik Azman kata suplemen, semua negeri ada suplemen. Tu yang macam ingat, apa benda budak Johor ni makan kan. Sebab orang lain semua ada training. Betul. Fikir suplemen apa ke. Betul. Kopi songkok ke whatever kan. Tapi rupanya ni dia punya rahsia. Ataupun kopi house egg. Kopi house egg. Saya lupa nak cakap. Kita ni ada air sikit kan. Pun lepas-lepas time Timori ni. Ni lah house egg. Kopi O. Boleh minum. Nak straw ke nak kita sukan. Kita sukan. Apa benda straw kan. Betul. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai. Dia sampai. Kan? Dia boleh ni. House egg ni. Macam mana ni boleh diketengahkan ni. Ni sebab ni memang produk apa tu orang Johor juga. Orang Johor. Itulah. Jadi saya ada banyak juga sebenarnya soalan, sebab ramai orang-orang di luar sana dia memang tertanya-tanya macam mana dengan senyap, sebab before this kita pun tahu apa tu, kita berapa tahun COVID kan. Tapi tiba-tiba bila dah start scene sukan ni aktif balik dekat Malaysia, Johor terus boom tu kosong. Tu yang antara jadi persoalan, apa benda dia orang buat ni. Jadi bila Mr. Mike dah cakap macam gini, at least kami dapat a glimpse lagi lah macam mana dia punya formulation, operation dia macam mana. Cuma nak tanya dari sudut kita nak ada sukma September ni kan. Sejauh mana persiapan kontingen sukma Johor kali ni? Sebab bulan puasa ni macam mana dia orang training? I think tu soalan yang paling bagus tu. Tak makan. Betul. So macam mana? Tu yang paling. Betul. Sebab dia bukan atlet saja. Pada penggemar sukan, kalau tak pergi gym sebulan pun badan dah kecut orang kata. Betul. Apatah lagi atlet. Betul. Jadi untuk makluman, kita di peringkat Majlis Sukan Negeri Johor ni memang kita melihatlah faktor-faktor bulan puasa tak ada training. Sukan-sukan yang melibatkan outdoor ni kan. Jadi kita di Majlis Sukan Negeri Johor ni kita training sampai malam.
So kita akan buka kita punya gym ataupun dipanggil nama The Cage. Okay. Di mana kat situlah terdapatnya kita punya high performance sport dan juga unit sains sukan. So kat situ kita akan mengguna pakai fasiliti sukan kita di waktu malam. Tu maksudnya just schedule je lah. Yes, kita reschedule balik. So kita akan gunakan kesempatan tu untuk kita training di waktu malam. Tapi tak adalah sampai pagi. Sebab kita pun tahu kekuatan atlet ni dia perlu tidur Cik Azman. Sebab tidur tu pun adalah salah satu orang kata apa nama ni untuk dia baik pulih. Recovery method. Recovery betul. Kan? Jadi macam normal days dia orang training berapa jam? Okey Cik Azman. Untuk makluman Sukma ni adalah penyertaan atlet bagi atlet yang berumur 21 tahun ke bawah. Okay, jadi faktor-faktor ada yang budak masih bersekolah. So pagi tu dia pergi bersekolah. Okay. Dan ada yang dah habis sekolah. Jadi pagi tu dia ada masa lebih. So kita akan buat latihan ringan. So kalau yang pagi tu pergi sekolah lah. So jadi waktu yang atlet yang bersekolah dan atlet tidak bersekolah ni adalah selepas pukul 6 je lah. Okay, betul. Jadi bulan Ramadan ni kita gunakan selepas kita buka puasa. InsyaAllah kita tarawih. Dan kita akan mulakan latihan dalam pukul 9 sehingga pukul 12. 3 jam juga? 3 jam juga. Dan kita berfasah lah sebab sukan kita ada banyak kan. Jadi kita melaksanakan sukan-sukan tu mengikut fasa masing-masing. Dan atlet-atlet kita, kita punya jurulatih soalan fizikal kita pun dah tahulah dalam bulan puasa ni kita tak boleh lah nak heavy training. So kita ada lah kita punya method, cara untuk kita buat training-training yang tidak melibatkan kekuatan yang begitu banyak. Sebab kita tahu bulan puasa kan. Jadi dia bukannya orang ingat atlet tak puasa dia jalan terus kan. Puasa tu tak puasa kan. Puasa tu tak puasa. Tapi kita tak boleh melarang ada atlet yang hardcore. Bulan puasa pun dia nak naik basikal. Itu terpulang pada dia lah. Cuma kita malam tu memang bawah kita lah. So di waktu siang tu kalau mana yang berpuasa rasa dia sanggup, dia pun akan buat latihan sendirilah. Sebab ada atlet yang betul-betul hardcore ni, dia tak kira puasa ke tak puasa. Maksudnya dia puasa pun dia training juga macam dia sendiri. Dia training juga walaupun dia puasa dia sendiri training juga. Betul. Sebab dia tahu mana datang tenaga tu. Sebab sukan di Johor ni Azman, atlet ni dia punya orang kata pergi dia lain. Mungkin semangat. betul? Bukannya pasal makanan atau baik pada bukan lah. Semangat lah. Semangat dia. Dia punya semangat kesungguhan orang Johor ni lain. Betul. Jadi edisi Tamasya Sukma ni sebelum ni kita dah jadi juara kan. Betul. Tahun ni ada Sukma lagi kat Sarawak dan MB dah cabar kita punya atlet. Dia tak silap untuk capai 60 hingga 70 pingat emas kali ni. Betul. Apa macam Mr. Mat Azman. ada brand boleh capai tak? Okey, untuk makluman edisi yang lepas kita juara. Betul. Untuk jadi juara ni orang kata senang. Tapi untuk mengekalkan kejuaraan tu, memang negeri lain memang nampak Johor ni sebagai satu contender lah bagi dia. Jadi untuk kita mengekalkan kejuaraan tu dan untuk mengekalkan momentum tu, jadi kita kena ada satu, orang kata kita punya strategi lah juga. So banyak faktor-faktor yang kita melihat untuk mengekalkan kejuaraan ni sebagai salah contoh. Sesiapa yang menjadi tuan rumah Azman dalam Sukma ni, dia mempunyai kelebihan untuk dia memilih sukan tu sendiri. Dia ada kelebihan kat situ. Jadi yalah, kalau kita jadi tuan rumah pun kita tahu negeri mana yang kuat dalam sukan tu, mungkin kita tak anjurkan. So begitu jugalah sukan yang berada di Sarawak ni. So terdapat sukan-sukan yang boleh dikatakan Johor ni juara lah juga. Dan sukan tu tak dianjurkan. Seperti? Sukan kenu. And then sukan track basikal yang kita kuat ni. Kenu pun kita kuat. Jadi seperti mana yang Muhammad sarankan 50 hingga 60 pingat tu memang cabaran bagi kita lah. Tapi saya dah cakap ataupun saya dah maklumkan kepada semua kaki tangan kita, coaches, regardless siapa saja jadi tuan rumah, kita mesti jadi juara. Setuju. So maknanya kita kuasa besar dalam sukan ni. Dianjurkan ke tak ada anjurkan, kita masih boleh bergelar juara. Jadi kat situ kita akan cuba serapkan semangat tu. Sukan-sukan teras. Selalu sukan-sukan yang tak termasuk di dalam acara Sukma ni, dia bukan sukan teras. So kita kena lihat sukan-sukan teras ni. Jadi kita kena banyakkan lagi kita punya akar umbi.
Jadi bila sukan teras ni memang setiap sukma memang perlu dianjurkan. Ada sukan yang bukan sukan teras ni yang kelebihan daripada tuan rumah tu untuk adakan ataupun tidak adakan. So kat situlah dia punya orang kata game plan dia lah. Game plan dia. Tapi kita di Negeri Johor ni sukan tu ada ke tak ada, kita balon je. Kita tetap jadi juara. Betul. So ini itu namanya mentaliti juara. Betul. Sebab macam saya katakan lah. Sebab kalau kita pergi sukma sekarang, berdasarkan kita punya data, kita punya analisa, kita berada dalam kedudukan 5 terbaik. Kalau kita pergi hari ni berdasarkan kekuatan atlet kita, kalau kita pergi hari ni, kita dalam kedudukan 5 terbaik. Hari ni tau kita pergi. Belum bulan 8 nak sukma tu. So daripada 5 terbaik, mungkin kita akan jadi satu yang terbaik. Berdasarkan kita punya maklumat. Berdasarkan maklumat kita dah ada fokus kat situ. Fokus kat situ. Kalau kita pergi besok lah contoh kita pergi. Contoh Cik Azman kata, Bos Mike jom kita main sukma besok. So kita pergi dengan atlet kita, persiapan kita ni yang sepatutnya sekarang ni sepatutnya kalau kita bersedia kita ada lagi beberapa bulan lagi ni. So kalau kita pergi sekarang, kita berada dalam kedudukan 5 terbaik. Jadi untuk menjadi satu kuasa besar dalam sukma ni 1, 2, 3 tu memang kita punya target lah. Liverpool pun tak semua ke atas Cik Azman. Ya betul, kita betul. Ingat. Betul. MU pun tak semestinya berada di atas. Asyik kelongkang. Dia ada turun naik dia. Betul. Jadi 1, 2, 3 tu memang kita punya placing lah. 1, 2, 3 tu tetap dalam tangan kan. Betul. Tapi yang penting kita kejar bab juara tu. Bab juara, betul. Sebab bila kita dah juara tahun 2022, kita dah berada dalam kelompok sukma yang terbaik ni. Seperti contoh negeri Terengganu, Selangor, ini memang kuasa besar sukma. Sebab kolam dia besar. Dan kemudahan and then pembangunan dia. Jadi kat situ bila kita dah melihat strategi negeri-negeri lain, kita pun ada kita punya secret recipe. Macam mana kita nak bangun kita punya atlet dari segi training, dari segi akad umbi. Sebab tu bila kita nak, macam Cik Azman maklumkan tadi lah, untuk kita dapatkan atlet yang terbaik ni, sebelum kita nak cari atlet tu, rumah kita kena betulkan dulu. So dari segi coaches, betulkan coach ni dulu, cari coach yang berkualiti, apa dia nak, barulah coach ni dengan atlet capaian tu sampai. Jadi kita di peringkat sukma ni, budak-budak MSSM ni, bila dia tengok kaki tangan ataupun jurulatih daripada Majlis Sukan Negeri Johor, bila kita tengok acara-acara yang melibatkan budak-budak sekolah ni, dia punya performance dia orang lain sebab dia orang tahu dia nak main sukma ni. Jadi kat situlah kita pun dapat bantuan daripada Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Johor pun alhamdulillah membantu kita juga dari sudut scouting atlet ni. Jadi daripada situ, daripada akad umbi itulah, jadi banyak kolam kita ni kita nampak lagi besar lah. Jadi sebab sukma ni Cik Azman tahun lepas atau tahun-tahun sebelum ni ataupun negeri-negeri lain lah, tempoh matang atlet tu dia dah target 2026, 2024 ni atlet dia dah matang. Maknanya dari sudut matang tu dah habis sekolah. Jadi training dia tu pagi dengan petang. So ada negeri yang season ni atlet dia banyak yang masih bersekolah. Jadi dia punya masa training dia tu petang saja, pagi tak boleh sebab pagi pergi sekolah. Jadi kat situ kita perlu merancang, kita perlu ada kita punya strategi. Ya, benda ni pun rumit juga. Rumit, betul. Betul Cik Azman. Timeline dia. Dia macam nak pergi perang. Betul. Jadi kita kena perlu susun atlet umur macam gini, 2026 kita tahu kita juara sebab atlet kita dah matang. Jadi kalau kita nak jadi juara setiap tahun, so kita kena pandai main pembahagian umur tu. Kena susun lah. Kena susun tu Cik Azman, betul. Sebab sukma ni bawah 21 tahun. Jadi masa dia matang tu maknanya kita ambil dari segi lepas sekolah lah 17 tahun. 17, 18, 19, 21 ni maknanya dia boleh training pagi petang Cik Azman. Jadi banyak masa lah dia orang boleh komit dekat betul, tu. Betul. Sebab training ni 60% lah, macam saya cakap tadi lah. Kan 120% keupayaan diri sendiri, 60% tu adalah training. Jadi training ni penting. Okay. Sebelum ni saya ada sembang dengan member lah, macam sembang dari sudut politik, mengumpat orang sampailah ke sukan. Kita membawang macam-macam, kita membawang. Tapi bab sukan terbuka lah cerita pasal sukan kanu ni kan. Katanya Johor memang power kanu hari tu sebab juara semua kan. Tapi itulah masalahnya dia tak dipertandingkan macam Bos Mike cakap. Macam mana tuan? Terjejas tak hasrat nak jadi juara sukma sekali lagi? Tapi based on apa tu Bos Mike cakap tadi, rasanya tak terjejas sangat kan. Mungkin ada benda lain yang
Boleh share ke? Benda-benda lain yang kita boleh pukul kau-kau ke apa ke? Betul Cik Azman. Saya rasa tu soalan yang paling baik tu. Soalan paling bagus. I think very good question. Okay, untuk sukan kenu,